Maka mulalah Nabi SAW memuji-muji Allah dan berdoa dengan apa yang dia mahu doakan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan seperti tadi juga, cuma dalam riwayat ini dia ada tambahan dalam hadis ini. Thumma qala biyadaihi, kemudian Nabi SAW membuat dengan kedua tangannya, yakni satu tangannya atas satu tangan yang lain, bermaksud hapuskan mereka. Ihsuduh atau uhsuduhum. Jadi kalau tadi isyarat tadi ada dua kan, satunya kita buat gini, mana mereka nampaknya bersepakat. Kalau gitu makna sepakat, pokok dia ni sepakat ni. Satu lagi hak ni dia buat, makna hapuskan. Wa qala fil hadis, dan perawi dalam hadis ini berkata, qalu, yakni para sahabat Ansar tadi berkata, kami berkata, zaka ya Rasul, benar itu wahai Rasulullah, memang kami kata sungguh lagu itu. Nabi SAW pun kata, famasmi idzan, kalau begitu apa namaku? Benar, sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Rabah, beliau berkata, kami pergi dalam rombongan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Di kalangan kami ada Abu Hurairah. Maka masing-masing daripada kami membuat makanan satu hari untuk sahabat-sahabatnya yang lain. Pada giliranku aku berkata, wahai Abu Hurairah, hari ini giliranku. Maka mereka pun pergilah ke tempat tinggal aku. Pada ketika itu makanan belum lagi masak. Aku pun berkata kepada Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, alangkah baik kalau kamu menceritakan kepada kami daripada Rasulullah SAW, hadis daripada Rasulullah SAW, sehingga masak makanan kita ini. Abu Hurairah pun berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW pada hari pembukaan Mekah. Nabi SAW meletakkan Khalid pada sayap kanan dan meletakkan Zubair pada sayap kiri, dan dia meletakkan Abu Ubaidah alal bayadhiqah, yakni dia menjadikan Abu Ubaidah sebagai ketua yang memimpin tentera-tentera berjalan kaki di batnil wadi. Dan Abu Hurairah berkata, dia berkata kepada Abu Hurairah, ud'uli al-ansar, kamu panggil orang-orang Ansar itu untuk berjumpa dengan aku. Aku pun pergi memanggil mereka. Mereka pun datang sambil berjalan cepat-cepatlah, sambil berlari-lari anak yuharwilun. Pada ketika itu Nabi SAW bersabda, hai kalangan Ansar, kamu tahukah Aubash Quraisy, yakni perhimpunan orang-orang Quraisy dari pelbagai keturunan? Qalu na'am, mereka jawab, ya, kami tahu. Qala, Nabi SAW bersabda, perhatikan, kalau kamu bertemu dengan mereka besok, hapuskan sama sekali. Wa akhfa biyadihi, dan Nabi SAW menyembunyikan dengan tangannya. Mana? Jadi hapuskan sama sekali itu Nabi tak kata, tapi dia isyarat dengan tangannya. Dia sembunyikan kata-kata dia itu dengan tangannya, gitu. Dan dia letakkan tangan kanannya atas tangan kirinya. Mana begitulah. Itu makna hapuskan. Dan Nabi SAW bersabda, tempat bertemu kita besok, tempat bertemu kita nanti, bukan besok, nanti di Safa, Bukit Safa. Qala Abu Hurairah berkata, pada hari itu tidak ada sesiapa pun daripada mereka yang menjenguk, melainkan anamuhu, para sahabat menidurkannya, yakni mematikannya. Qala, perawi berkata, Rasulullah SAW naik ke atas Bukit Safa, dan orang-orang Ansar datang. Mereka pun bertawaf, yakni dekat Bukit Safa itu sa'i lah. Faja'a Abu Sufyan, Abu Sufyan pun datang. Dia pun berkata, wahai Rasulullah, telah pun dibinasakan orang ramai Quraisy. Selepas hari ini tidak akan ada lagi Quraisy. Abu Sufyan berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia selamat. Sesiapa yang meletakkan senjatanya, dia selamat. Sesiapa yang menutup pintunya, dia selamat. Orang-orang Ansar pun berkata, adapun dia ni nampaknya Rasulullah lah maksudnya, telah pun timbul rasa kasihannya kepada sanak saudara ataupun orang-orangnya, dan dia telah pun berasa ingin ataupun berkenan kepada negerinya, telah berasa minat ataupun suka kepada negerinya. Nampak suka dah ke Mekah ni. Wahyu pun turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, kamu telah berkata dia ni telah timbul rasa kasihan terhadap puak-puaknya, dan dia telah suka kepada negeri asalnya. Ketahuilah, apa nama aku kalau begitu? Apa nama aku kalau lagu tu? 3 kali Nabi sebut, apa nama aku kalau lagu tu? Aku Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku berhijrah kepada Allah dan kepada kamu. Hidup aku di tempat kamu, dan mati aku di tempat kamu. Qalu, mereka pun berkata, demi Allah, tidak kami kata begitu melainkan kerana kasihkan Allah dan Rasulnya. Qala, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya membenarkan kata-kata kamu itu dan memaafkan kamu. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata Nabi SAW masuk ke Mekah, dan di sekeliling Mekah pada ketika, di sekeliling Kaabah pada ketika itu ada 360 berhala. Mulalah Nabi SAW menyucuknya dengan kayu yang ada di tangannya, sambil Nabi SAW membaca ayat ini, Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah terhapus. Sesungguhnya kebatilan itu adalah yang patut terhapus. Ataupun kana zahuqa, yang sudah pasti akan terhapus. Ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Kebenaran telah datang, kebatilan tidak dapat hidup lagi. Kebenaran telah datang, kebatilan pasti akan lenyap. Zada Ibnu Abi Umar, ini Nabi SAW buat begini dan kata begini pada hari pembukaan ataupun penaklukan Mekah. Lepas tu dengan riwayat satu lagi, dia ada sebut hingga kepada ayat Zahuqa. Dia tidak ada menyebutkan ayat hak satu lagi, hak akhir itu. Dan sebagai ganti nusub, dia sebut sanaman. Kedua-duanya makna berhala belaka lah. Yang ni lafaz dia tu berbeza dalam dua riwayat ini. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Muti'. Beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda pada hari pembukaan Mekah, tidak boleh dibunuh orang Quraisy sabran selepas hari ini hingga ke hari kiamat. Tidak boleh dibunuh orang Quraisy sabran secara berdepan, dengan tidak bersenjata apa-apa di depan, secara beradab, selepas hari ini hingga ke hari kiamat. Dan dengan riwayat satu lagi ada tambahan dia. Dia kata walam yakun aslama ahadun, tidak ada sesiapa pun yang daripada orang Quraisy yang bernama As telah memeluk Islam selain daripada Muti'. Nama asalnya ialah Asi, tetapi Rasulullah SAW telah menamakannya Muti', yakni menukar namanya menjadi Muti'. Jadi sebenarnya hak baru ni Ghazwah Taif tu kita sudah baca, tak baca semula adalah muka baca dah baru ni. Tapi kita tak ada bincang Ghazwah Taif selepas daripada perang Hunain. Nabi SAW pun pergi ke Taif. Jadi puak-puak Hawazin, ni dia pakak dengan puak-puak Taif. Puak-puak Taif, orang-orang Taif ni, dia pergi juga
perang sekali dengan di Hunain ni, dengan puak-puak Hawazin. Apabila di sana kalah, mereka pun larilah berlindung di Taif, sebab di Taif itu ada benteng yang sangat hebat, sangat kemahlah, kokoh. Di situ dia berlindung di situ. Dan dia sudah siap dah segala kelengkapan makan minum apa untuk setahun. Kira-kiranya dalam kisah ni, untuk setahun Nabi SAW kepung situ benteng tu selama lebih 20 hari. Lama duduk situ kepung. Sekali-sekala ada juga pergi serang, tapi tidak berjaya. Beberapa kali pergi. Ada yang pergi. Pada ketika itulah Nabi SAW menggunakan manjanik. Satu alat perang lah. Pada masa tu batu besar, dia buat macam bedah, kita kata bedah, pakai pegal lama lah, pegal batu besar, tarik, lepas. Jadi lepas dia macam, kalau kita lah ni macam meriam lah, kita kata. Tapi masa tu tak ada meriam lah. Jadi untuk nak pecah pintu tu, ataupun pecah mana-mana bahagian benteng, tu boleh pergi masuk lah. Itu tujuannya. Dan di situ juga Nabi SAW menggunakan dabbabah. Dabbabah ni kalau kemudian ni kereta kebal lah. Tapi dulu dabbabah tu tidaklah seperti kereta kebal lah ni, tapi bentuk dia tu lebih kurang lah tu. Maknanya kemah lah, besi. Mana kalau panah, dia duduk bawah ni pakat pikul lah, pikul pergi. Siapa ke dekat, panah kau pegang apa tak jadi apa. Siapa dekat dia korek. Di situlah Nabi SAW guna ni. Tetapi puak-puak dia tu, dia siap dah segala kelengkapan perang. Apabila sahabat ni pergi gitu, dia waktu ambil besi panah pula kat bawah. Waktu ambil besi panah juga lari. Boleh dia panah lah. Ramai juga sahabat mati di situ. Mana tak berjaya, tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Itu hebat dia. Tak apalah. Di sini bila begitu, Nabi SAW ada doa, Allahumma hdi thaqifan, puak-puak Thaqif ni, wahdi bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada puak-puak Thaqif ini, dan bawalah mereka, biar mereka pergi sendiri. Sebab tu Nabi SAW kira-kiranya dia tahu dah. Tapi dah kepung gitu, dia kata kita baliklah, insya-Allah kita balik. Mungkin dia tahu dah dia akan menang, dan dia akan tunduk dengan sendirinya tanpa perang. Tapi ada sahabat-sahabat ni kata, kita nak balik, tak ada kita takluk, tak ada kita menang lagi. Semangatlah kan. Nabi SAW kata, ada lagu tu pergi perang. Pergi pula, perang dapat luka. Dalam riwayat yang lain, jirahat dia sebut, banyak luka-luka dapat. Pada tu Nabi SAW kata pula, esok kita balik lah. Kali yang kedua tu bila kena luka parah tu kan, baru nampak macam kena Rasulullah kata balik tu. Di situlah Rasulullah SAW suka manusia. Kemarin kita ayat dah balik, tak sih awak kena berat dah tu dah. Kita kata gitu tu, fa'ajabahum dhalik, mereka pun rasa sukalah bila Nabi SAW kata gitu. Tak apa, balik. Bila balik, Urwah Al-Thaqafi, Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, dalam perjanjian Hudaibiyah tu dia lah kepalanya. Hak tak say tulis kau tu gani tu, dia lah kepala. Dia pergi, dia terbuka fikiran. Pergi Nabi SAW tak ada siapa ke Madinah lagi. Dia pergi jumpa dengan Nabi SAW, masuk Islam. Royak dia sedar dah lah. Cuma dia minta dengan Nabi SAW, dia kata biar dia balik lah, kata dia. Dakwah puak-puak dia ni. Nabi SAW kata, tak salah, takut lama kan kadang-kadang pula dia buat kamu puak-puak tu. Dia kata, puak-puak tu saya lebih sayang pada anak dara puak-puak dia tu, kata. Saya pergi. Semangat ni Islam dah kan, pergi kena bunuh, mati. Dan dikebumikan dia tu di Taif, di kawasan orang-orang Islam jugalah, mana-mana mati. Itu cerita. Maknanya sahabat dulu dia teruk, bila dia masuk Islam dia sanggup mati kerana Islam. Itulah yang kita dapat, yang kita tengok. Jadi banyaklah kisah-kisah cerita tu. Ini berkenaan dengan Taif. Akhirnya puak-puak dia sendiri pergi ke Madinah.